Uniqlo sendiri telah menaikkan gaji asas kepada mereka yang nak bekerja dengan tawaran gaji basic sebanyak 3,000. Jadi wujud sebenarnya pekerjaan yang boleh membayar gaji yang baik. Apakah yang diperlukan untuk anda diterima masuk bekerja di syarikat ataupun di jawatan tersebut? Berapa ramai yang orang kata the fluency to speak English with confidence untuk entertain the customers kan? Dan disebabkan tu Uniqlo sebagai contoh is pushing, okay, kalau anda meet this requirement, this is how much you are going to be paid. Kerajaan lakukan sesuatu ataupun tidak, the dynamic of the job marketplace is taking place. The changes are happening. Di sinilah yang syarikat perlu adapt kepada job market dan perlu adanya orang kata menyelaraskan gaji lah based on, sebagai contoh, the location, the locality. Dulu saya pernah bekerja HQ di KL, manufacturing company di Bandar Instead. Bandar Instead ni terletak tak jauh daripada Sepang. Sepang, apa yang famous dengan Sepang adalah sebagai contoh AirAsia. Apa yang famous juga adalah Malaysia Airlines. Two big companies yang memerlukan juga general worker. Orang yang nak bekerja dekat airport, orang yang nak handle bagasi dan sebagainya, right? Syarikat yang beroperasi di Anstag, they have to compete dengan these two big giants yang beroperasi tak jauh di Sepang. Sebab mereka tahu kalau mereka bayar gaji pada certain amount X, katakanlah dulu 1,300 ataupun 1,500, tapi these two giants are paying, sebagai contoh, dia orang naikkan 200-300 pun, they are going to lose all these people. Di sesuatu lokaliti itu pun dah berlaku, tanpa pengumuman apa-apa pun dah berlaku sebenarnya. Jadi companies, they are competing for talents, sebab yang akan melakukan kerja-kerja tersebut adalah manusia. As much as they automate, as much as they improve diorang punya sistem, proses dan sebagainya, masih memerlukan pekerja. And they are competing for talents, the same talents yang hidup dan tinggal di kawasan tersebut. Nak tak nak, memang they have to match apa yang job market bayar. Bayarannya mungkin memang tak gaji minimum pun, kena lebih daripada gaji minimum, disebabkan kalau mereka tak selaraskan gaji to compete dengan apa yang dibayar oleh these two airline giants, mereka memang takkan boleh dapat talent pun. Baru-baru ni kerajaan dah umumkan perintah gaji minimum 1,700, tapi reaksi yang kita dapat daripada netizen adalah, cukup ke 1,700 ni? Kerisauan yang valid. Okey, apa yang sedang berlaku di pasaran kerja adalah there's a shortage, ada kekurangan pekerja untuk industri tertentu, untuk sektor tertentu. Tanpa kerajaan melakukan sesuatu pun, the dynamic changes of the job market masih akan berlaku. Cumanya apa yang kerajaan buat ni adalah untuk mempercepatkan proses itu berlaku. Jika anda bekerja di syarikat dengan selama 8 ke 10 jam sehari, untuk tempoh sebulan anda dibayar 1,700. Tetapi dengan buat pekerjaan gig, sebagai contoh buat kerja sebagai Grab ataupun Grab Food ataupun sebagai Food Panda untuk buat pekerjaan, ataupun other kind of freelance job yang mana boleh membayar gaji dengan bayaran yang lebih tinggi berdasarkan penggunaan masa yang sama. Jadi orang akan berfikir, adakah aku nak bekerja di syarikat yang memerlukan aku untuk masuk kerja 8-5 setiap hari dan dibayar gaji setakat itu saja, ataupun aku nak mencari sesuatu yang dibayar gaji yang lebih tinggi tapi aku mempunyai flexibility masa. Buku ni fokus spesifik kepada topik-topik seperti CV dan resume untuk menghadapi temu duga, untuk negotiate salary, dan merupakan panduan lengkap kepada yang berminat boleh dapatkan segera buku ni.